Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini I nak share sikit tentang qada salat. Qadarullah, ada satu hamba Allah share me this video dan minta penjelasan tentang qada salat. Okay, mari sama-sama kita dengar penjelasan daripada video ini dan setelah itu kita akan discuss tentang qada solat. Macam mana nak qada solat yang dah beratus-ratus? Ni belajar cara nak solat qada. Cara nak qada solat lepas-lepas. Macam mana nak buat? Okey, sebenarnya banyak kaedah, tapi kita umat akhir zaman. Allahu Akbar. Ada orang, betul, saya setuju tadi dia cakap pasal umrah. Ada orang dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Bila dia nak berubah, dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Minta maaf cakap, syaitan tipu dia. Minta maaf cakap, saya bercakap hakikat ni. Syaitan tipu dia. Sebab umrah sekali je wajib. Dalam mazhab Syafi'i sekali je wajib umrah. Dia pergi buat umrah tiap-tiap tahun. Sedangkan zaman muda dia tak pernah solat. Sebenarnya dia bukan kena pergi umrah. Dia kena solat qada fardu tak henti-henti. Syaitan tipu kita. Akhirnya kita nampak macam kita dah baik, tapi syaitan tipu kita. Orang yang mana dia dah meninggalkan solat kerana sengaja ataupun dia dah tinggalkan, maka wajib seumur hidup dia kena qada sampai mati. Kalau dia tinggal 20-30 tahun, sekarang umur 40 dah, tak tahu bila nak mati, maka qada lah sampai mati. So macam mana nak buat? Lepas awak solat zuhur, awak qada zuhur. Lepas awak solat asar, awak qada asar. Buat macam ni. Buat macam ini sampai mati. Buat macam ini sampai mati. Kalau awak ada ratusan, awak ada ribuan solat yang awak belum settle. Saya tak bergurau tau. Niat macam mana Ustaz? Niat saja aku qada fardu zuhur. Saja aku qada fardu asar. Kalau lepas zuhur, awak nak qada zuhur 5 kali. Boleh tak? Nak qada zuhur, lepas qada zuhur, nak qada zuhur lagi. Lepas tu nak qada lagi. Lepas tu nak qada lagi. Nak qada lagi. Boleh, sebab memang hidup awak kena qada je sepanjang hayat. Memang boleh, tak ada isu. Dan kalau awak, boleh tak Ustaz saya nak qada zuhur lepas asar? Nak qada asar lepas zuhur? Nak qada asar lepas isyak? Boleh, bebas. Tidak ada waktu yang awak tak boleh qada. Memang awak kena qada je sepanjang hidup awak. Niat untuk qada macam mana? Sahaja aku qada fardu zuhur. Sebut perkataan qada je. Ustaz boleh tak? Ustaz boleh tak? Dia kata, kalau saya nak qada tapi saya tak nak sebut perkataan qada. Boleh. Sah juga. Sahaja aku salat zuhur, sahaja aku salat zuhur. Sah. Tapi yang kedua dipanggil qada. Sebab qada tak wajib sebut. Saja aku qada fardu zuhur. Qada subuh macam mana? Bebas. Qada subuh, nak qada subuh lepas zuhur boleh. Nak qada subuh sebelum subuh boleh. Ustaz, qada boleh tak dalam keadaan duduk? Tak boleh. Qada memang dalam keadaan berdiri. Sebab dia level salat fardu, maka kena berdiri. Ustaz, bacaan dalam qada macam mana? Kadar 24 jam ke? Memang kena qada segeralah kalau kita sengaja tinggal. Ya, qada 4 rakaat juga, sama. Tak ada larangan waktu. Tak ada larangan waktu bagi orang yang tinggal qada dengan tinggal fardu dengan sengaja. Ya, sebelum waktu pun boleh. Bebas. Awak qada lah sepanjang hidup awak. Tahu tak, cara nak bertaubat betul dengan Allah adalah kena bukan pergi zikir 10,000 kali. Saya nak tanya, awak pernah jumpa tak orang yang bila dia nak berubah menjadi baik, dia pergi zikir banyak? Pernah jumpa tak orang macam ni? Saya nak tanya dulu. Boleh tak nak baca Fatihah saja? Boleh. Baca Fatihah saja, tak baca surah itu sunat saja. Ada jumpa tak orang bila dia nak berubah, dia pergi zikir banyak-banyak? Dia pergi zikir, dia buat solat sunat banyak-banyak kan. Dia buat macam-macam lah amal kebaikan. Tapi dia tak tahu yang dulu dia hutang orang, dia tak qada solat, dia tak nampak yang tu. Sedangkan yang tu yang perlu settle. Sebab tu saya kata, kesilapan fahaman dalam agama ada 3 benda ni. Amal tanpa ilmu tak sah. Amal tanpa ilmu rosak lebih banyak daripada kebaikan. Amal tanpa ilmu makin buat makin jauh dengan Allah. Ini cerita dia. Alhamdulillah. Okey, kita semua dah dengar penjelasan daripada ustaz ni. So insyaAllah I try to jelaskan lebih detail, kerana kalau kita gagal untuk menjelaskan lebih dalam, itu yang membuat para jemaah salah faham.
Okey, jadi first kita nak kena faham apa tu erti qada. Okey, qada ada dua. Satu qada dan qadar, satu qada solat, mengganti. Okey, perkataan qada itu maksudnya mengganti, replace, mengganti balik sesuatu yang tertinggal atau yang hilang ataupun apa, mengganti. Okey, so tentang solat fardu. Okey, tentang hukum, hukum meninggalkan solat fardu adalah haram hukumnya. Okey, itu bab hukum. So tadi apa yang Ustaz tadi jelaskan tentang amal tanpa ilmu tidak sah, amal tanpa ilmu rosak lebih banyak daripada kebaikan. Amal tanpa ilmu makin buat makin jauh dengan Allah. Okey, daripada konteks tu kita nak kena faham lebih dalam, nak kena fokus on that statement. Apabila kita membuat satu amalan tanpa ilmu, maka rosak lebih banyak daripada kebaikan. Okey, ini kita nak kena, apa yang Ustaz ni sampaikan betul. Kita nak kena ada ilmu. Kalau kita tak faham, tak ada kurang ilmu, boleh jadi banyak kerosakan. Itulah yang jadi perkara-perkara, ada orang kata bid'ah dan sebagainya. Okey, kita refer to hadis Bukhari, hadis nombor 597 dan hadis Muslim muka surat 1102. Okey, hadis Muslim nombor 1102. Okey, daripada Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi seperti ini. Barang sesiapa lupa suatu solat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat, kerana tidak ada tebusannya kecuali itu. Itu first hadis yang I share. Okey, second hadis daripada Abu Daud. Jika kalian tertidur atau terlupa, okey, hilang ingatan, maksud terlupa tu hilang ingatan, dari suatu solat, maka hendaklah dia solat apabila dia teringat atau terbangun. Okey, itu hadis daripada Abu Daud. Kita berpindah pada hadis dari Anas Ibn Malik radhiyallahu an. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang dari kalian tertidur atau lupa dari solat, hendaklah ia solat ketika ingat. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Muslim. Barang siapa yang lupa mengerjakan solat, hendaklah ia solat ketika ia ingat. Tidak ada kewajipan baginya selama itu. Okay, itu hadis daripada Muslim. Hadis terusnya daripada Bukhari, hadis ke-596, hadis Muslim, hadis ke-684, hadis daripada At-Tabrani, hadis ke-6129, dan hadis dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu an. Okay, dalam hadis ni menyatakan barang siapa meninggalkan solat kerana tertidur atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakan solat itu setelah dia ingat. Okey, dan lagi satu hadis sahih daripada Al-Bazar. Okey, hadis nombor 13/21. Barang siapa yang terlewat solat kerana tertidur atau kerana terlupa, maka ia wajib solat ketika ingat. Dan hadis yang lagi satu I nak share, actually banyak hadis, I try to share a few hadis because kita perlu ada dalil dan bukti sebelum kita membuat sesuatu hujah ataupun sesuatu statement. Okey, barang siapa yang lupa solat atau terlewat kerana tertidur, maka kafarahnya adalah ia mengerjakan solat ketika ingat. So itu kafaranya. Ini hadis Muslim, hadis nombor 684. Okey, yang berikut Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman dalam surah At-Taha ayat 14, kerjakan solat ketika ingat. Okey, daripada sini kita lihat hadis-hadis yang I baru share, baru sebutkan, dan juga daripada surah At-Taha, kita dapat lihat perkataan ingat, lupa, tertidur. Ingat, lupa, tertidur. Okey.
Yang ada dalam hadis yang Rasulullah sampaikan tentang qada salat, apabila kita tertidur, contoh waktu subuh kita tidur, kita dah over lah, dah terbangun lambat, bangun matahari dah naik, dah terlepas waktu tu, kita tertidur. Apabila kita bangun, kita mengerjakan solat, kita tak boleh macam relax, isap rokok dulu ke, minum kopi dulu ke, kita bangun terus kerjakan solat. Itu bila tertidur. Ataupun orang yang terlupa. Perkataan lupa tu, orang bukan kita terlupa kerana kita sibuk, kita terlupa maksudnya kita hilang ingatan, kita lagi kalau kata orang Indonesia linglong, ataupun kita lagi pening kepala, kita terlupa, sakit kepala atau unconscious, kita pengsan, perkara-perkara seperti itu. So apabila kita gain conscious, kita sedar, kita dah waras, maka waktu itulah kita wajib melakukan solat yang kita tertinggal. Jadi kat sini very clear, terlalu jelas bahawa qada solat itu hanya berlaku pada orang-orang yang tertidur, terlupa, pingsan dan hilang ingatan. Qada solat dalam keadaan lupa tidak berdosa. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi. Kalau kita lihat dalam surah Al-Asr, demi masa, kita lihat ayat nombor 1 dan ayat nombor 2. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian seperti apa? Kerugian seperti ini salah satu daripadanya. Bila Allah memberi kita opportunity, satu peluang untuk kita melakukan satu ibadah, kita tinggalkan dengan sengaja. Jadi kita harus faham tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, ciptaannya. Mengerjakan satu amalan yang wajib, yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan waktunya. Itu yang kita nak kena take note. Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan waktunya. Satu amalan tu kita wajib lakukan amalan tu pada waktu yang dah ditetapkan. Jadi kita tak boleh tinggalkan dengan sengaja, dan after that kita qada solat itu. Maka maslahat tidak akan tercapai kecuali dilaksanakan pada waktu tersebut. Kat sini very very clear, sebagai mana kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kat sini pun very clear, very specific. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa solat yang fardu dah ditentukan waktu atas orang-orang yang beriman. Sekarang I nak jelaskan daripada cara I kasih you all kefahaman yang logik lah, kita ambil yang logik. Cuba kita fikir tentang solat qada. Apabila kita dah jadi satu kebiasaan, kita tak sarapan pagi. Jadi kita cuma skip sarapan pagi, kita makan tengah hari, makan dinner. Dan dah lakukan tu beberapa tahun atau beberapa bulan. Dan kita dapat tahu, doktor kata sarapan pagi itu paling penting dalam hidup kita kerana itu permulaan hari kita, dan ramai orang kena brain tumor ataupun stroke kerana dia skip makanan pagi. Apakah boleh kita qada solat, qada kita pergi sarapan pagi? Aku tak sarapan pagi selama 10 tahun, so hari ni lepas aku sarapan, aku nak kena qada, nak kena bayar balik, ganti balik sarapan pagi yang aku tinggalkan. Definitely doesn't make sense, because keperluan itu, kebutuhan itu, waktu kita makan sarapan tu hanya untuk hari itu, saat itu, dan tidak akan kembali ke situ, because itu dah ditetapkan. So kalau kita tengok lagi satu contoh, I kasih peluang, opportunity yang Allah berikan pada kita. Solat ni adalah satu opportunity, satu peluang yang Allah berikan pada hambanya untuk kita ambil, grab this opportunity. Kalau kita lihat contoh, kita dalam keadaan kemarau yang kita perlukan air hujan, kita tunggu tak ada hujan. Until bila ada hujan tu turun, kita nak ambil air,
kita kata tak apa, nanti dululah, kita tunggu, kita paksa, kita tinggalkan dengan sengaja, tak apa, kita jangan ambil dulu air until hujan tu dah stop, besoknya baru kita nak ambil air tapi tunggu dah tak ada hujan. Apakah kita boleh kembali pada waktu yang kejadian itu? Kita tak akan dapat. Bermakna peluang itu, bila Allah dah beri rezeki waktu itu, kita sengaja, kita tidak ambil peluang itu dan kita tinggalkan dengan sengaja. Lagi satu contoh saya nak kasih kat sini tentang ubat. Kalau kita pergi doktor, contoh kita makan ubat satu hari 3 kali dan kita terlupa nak makan ubat semalam malam, hari ni pagi dan tengah hari kita terlupa. So malam baru kita teringat, aku tak makan ubat daripada semalam. Apakah boleh kita ambil 10 biji ubat untuk cover balik, untuk menutupi ubat-ubat yang kita tak ambil? Okey, jadi solat ini seperti ubat yang kita perlukan dalam hidup kita, seperti bateri yang kita charge. Apakah bateri handphone kita dah flat, totally flat, kita boleh kata okey, aku nak balik semula pada semalam untuk charge bateri. Okey, because benda tu dah terlepas dan tidak ada pengganti baginya. Okey, saya nak share tentang pendapat daripada Imam Ibnu Hams Al-Andalusi yang menyatakan adapun orang yang sengaja meninggalkan solat hingga keluar waktunya, maka ia tidak akan bisa mengqadanya sama sekali. That means gone. Waktu tu dah gone, Allah dah tetapkan kita yang rugi. Maka yang dia harus lakukan adalah memperbanyakkan perbuatan amal baik dan solat sunnah untuk meringankan timbangannya di akhirat, dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Okey, ini dalam buku Al-Muhalla, muka surat 2/10. Kita boleh baca tentang tu lebih detail. Okey, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja hingga waktunya berakhir, maka qada tidak berlaku selamanya. Hendaklah orang tersebut memperbanyakkan amal kebaikan dan solat sunnah untuk meringankan timbangan amalnya di hari hisab kelak, dan hendaknya ia bertobat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini dalam buku Al-Muhalla juga. Kita boleh baca dalam muka surat 235. Okey, dari hadis dari Ibnu Abbas, daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada dia, barang siapa lupa solat, hendaklah dia mengerjakan ketika dia mengingatinya. Tiada kafarat baginya kecuali demikian itu. Okey, so kita pun nak kena tahu tentang kafarat, satu denda. Jadi kat sini very jelas about denda juga. Okey, about kafarat. Bila kita tinggalkan dengan saja, dia punya denda tu, kita denda dia bukan untuk mengqada, mengganti sesuatu perkara yang tertinggal ataupun hilang, dan kita dapat pahala ataupun dapat dia punya result tu yang sama dengan apa yang kita tertinggal. Tapi untuk solat dia ada kafarah. Kafarah bermakna harus membayar denda, atau kita dapat dosa dan sebagainya. So salah satu caranya kita harus bertaubat. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Okey, that means kita mendirikan solat kerana kita mengingat Allah, dan apabila kita terlupa, tertidur, waktu tu kita hilang ingatan, kita tak ingat Allah. Bermakna apabila kita sedar atau kita bangun, the moment kita ingat, terus kita harus menjelaskan, melaksanakan solat itu. Jadi perkataan mengingatku itu referring to tertidur, pingsan, hilang ingatan dan sebagainya. Jadi the last hadis yang I nak share, hadis riwayat Muslim. Barang siapa lupa solat atau tertidur hingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya ialah mengerjakannya selagi mengingatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi daripada sini kita boleh lihat tidak ada hadis, tidak ada contoh tentang mengqada solat yang kita tinggalkan dengan sengajanya. So apabila seseorang
meninggalkan solat fardu dengan sengaja, maka sia-sialah, dia dah gone. Opportunity, peluang yang dia ada waktu tu, yang Allah dah tetapkan waktu ibadah itu, dia dah tinggalkan dengan sia-sia. Kalau kita ambil perkataan kita boleh qada walaupun kita tinggalkan dengan sengaja, bermakna ramai orang akan melakukan perkara itu. Dia akan dahulukan main bola, dia akan dahulukan buat whatever perkara duniawi, dan dia akan fikir tak apa, nanti aku boleh qada. Jadi itulah nanti menjadi satu kebiasaan, semua orang boleh sengaja tinggalkan solat dan qada. Jadi masjid-masjid semua akan terjadi perkara seperti itu. Semua akan tinggalkan solat, dia menganggap solat ini tak penting dan sesuatu yang boleh qada. Jadi semua akan mengambil kesempatan untuk memudahkan urusan mereka, untuk mereka memuaskan nafsu mereka supaya mereka tidak rasa berdosa dan bersalah. Jadi tidak ada qada solat melainkan kita tertidur ataupun kita pingsan, hilang ingatan, dan dalam keadaan yang kita tidak waras. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.